Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak berkongsi ini satu laporan yang sangat menarik atas lawatan editor kita Dr. Azlina Riah ke Rusia, yang kita lihat Rusia ini memiliki sejarah negara panjang dan juga berliku, dan tidak terkecuali negara ini juga terjejas teruk kerana COVID-19 pada 2020, dan sesudah COVID ia dilanda konflik dengan Ukraine pula, menyebabkan pelancong terus menjauhi negara itu walaupun khazanah keindahannya cukup banyak untuk diterokai. Dan di mana editor dan juga penerbit Astro Awani, Dr. Azlina Riah Abdullah bersama-sama juru kamera Salehin Hussein ke Rusia baru-baru ini dan melihat lapis lain tentang negara berkenaan dengan menghasilkan laporan berikut. Kita saksikan laporan ini dan pastinya ia akan menutup tirai Awani Pagi pada jam ini. Saya Hafiz Rosli. Dan saya Jijak Ahmad. Selamat menonton. Jumpa lagi. Salah satu tempat menarik untuk dikunjungi di Moskow ialah Gorky Park yang kini berusia 94 tahun. Sekarang ini saya berada di Gorky Park. Taman ini adalah antara 10 taman paling cantik di dunia mengikut UNESCO. Selain itu, kalau nak tahu, taman ini juga liriknya disebut dalam lagu Wind of Change nyanyian Scorpion. Follow the Moskwa down to Gorky Park, listening to the wind of change. Lokasi yang menjadi jodol novel karya novelis Amerika Martin Cruz Smith ini tidak dikunjungi semasa COVID-19 berada di kemuncaknya apabila Rusia menjadi negara kedua tertinggi di dunia mencatatkan kes jangkitan virus berkenaan. Kini, keadaannya jauh berubah. Ketika 4 musim silih berganti, Gorky Park menerima kunjungan luar biasa. Sewaktu musim panas misalnya, Gorky Park dijadikan sebagai tempat riadah dan lokasi ibu bapa menghabiskan masa dengan anak-anak memandangkan waktunya adalah singkat. Banyak aktiviti boleh dilakukan di Gorky Park, taman cantik seluas 120 hektar ini, termasuk berkelah, bermain pingpong atau sekadar mau bersiar-siar. Taman ini mencerminkan sisi cantik Rusia yang tidak banyak diketahui umum, tetapi ada diceritakan dalam buku tulisan anak Malaysia berjudul Senandika, Cinta dan Corona di Rusia. Rusia ini bagi rakyat Malaysia sangat asing. Kerana apa yang saya perasan tak ramai yang hendak datang ke Rusia ni. Contohlah bila mereka ada nak planning untuk buat cuti ke apa, mereka akan pandang lepas Rusia. Diorang takkan plan lah nak pergi Rusia. Mereka akan lebih pergi kepada negara Europe kan, contohnya macam apa Itali, Perancis, Switzerland apa semua tu. Jadi mereka takkan macam rasa pun nak datang Rusia. Jadi bolehlah membaca buku Senandika, Cinta dan Corona di Rusia ini supaya kita dapat lebih tahu tentang Rusia, dan sebenarnya negara Rusia ini sangat cantik dan mereka patut datang negara Rusia ini. Lokasi lain yang tidak kurang menarik di Rusia ialah Arbat Street. Arbat Street sunyi tidak dikunjungi semasa pandemik menyerang Moskow dan meragut banyak nyawa di bandaraya padat itu. Tetapi kini tidak lagi. Pada malam hari, aktiviti sangat padat di sini. Sama ada mahu membeli cenderahati, makan-makan atau berhibur melepaskan lelah bekerja seharian. Semua aktiviti tersedia di sini, di Arbat Street. Satu lagi tempat menarik untuk dikunjungi tetapi tidak banyak diketahui mereka di luar sana. Спасибо вам огромное, дорогие мои друзья. Это наше первое совместное выступление, мое, в принципе, третье. Seperkara tentang Rusia, walaupun sukar untuk masuk ke negara bekas komunis ini, tahap keselamatan ke atas warga asing amat luar biasa. Ini diakui sendiri oleh pelajar Malaysia di Moskow yang berkongsi bahawa di sebalik konflik, pihak berkuasa Rusia pastikan keselamatan mereka terpelihara dengan baik. Dengan kata lain, mereka berasa cukup selamat di Moskow, Rusia. Walaupun ramai skeptikal, realiti adalah sebaliknya. Kerajaan Rusia sendiri boleh menjamin keselamatan pelajar Malaysia dekat sini. Jadi benda itu sebenarnya sebanyak sedikit dapat melegakan hati kita orang lah. Sebab diorang dapat menjamin keselamatan tu kan, tu adalah first priority yang sebenarnya
sangat ditakuti, dirisaukan oleh parents. So jaminan keselamatan tu sangat membantu kami lah di sini. So dekat sini memang tak ada nampak lagi jet-jet terbang apa semua. Betul. Di sini semua tenang je. Sudut pandang tentang Rusia dalam kalangan rakyat Malaysia banyak dibentuk inisiatif-inisiatif digerakkan oleh Kedutaan Malaysia di Moskow. Banyak yang perlu diperbaiki supaya lebih ramai memahami bahawa ada begitu banyak yang baik-baik sahaja tentang Rusia, bukan sebaliknya. Yang penting sekarang ini ialah bagi kedutaan besar ialah supaya ada usaha-usaha bagi meningkatkan persefahaman rakyat Malaysia berhubung dengan negara Rusia dan berhubung dengan masyarakat Rusia. Dalam konteks yang sama, bagi masyarakat di Rusia ini memahami dengan lebih baik mengenai masyarakat Malaysia. Dan satu inisiatif yang kita buat baru-baru ini ialah menghubungkan, mengambil kesempatan Yue Syari, seorang penerbit, seorang screenwriter, seorang producer yang popular di Malaysia, ikon sinematografi di Malaysia ini. Kita menghubungkan mereka dengan beberapa institusi di sini dan banyak perbincangan mengenai kebudayaan yang kita buat. Ini antara aktiviti diplomasi kebudayaan yang kita buat. Kita hanya menunggu peluang sahaja supaya lebih ramai karyawan, budayawan, sastrawan dan sebagainya datang ke Rusia ini. Yang penting satu lagi ialah sekiranya kita dapat kumpulan-kumpulan untuk promosikan turisme di Rusia pun kami mengalu-alukan juga. Ada rancangan tetapi kami berharap kami akan berjaya laksanakan ini dalam masa yang terdekat. Malah dalam hal ini, warga Rusia sendiri lebih daripada mahu negara luar lebih adil menghakimi Rusia. Saya juga sangat berharap pergaulan dengan universiti-universiti di Malaysia akan bertambah aktif supaya pelajar-pelajar dari sana boleh datang sini, pelajar-pelajar kami boleh datang ke sana. Ya, juga sebagai lawatan sambil belajar, sebagai pelajar pemerhati, macam-macam. Ya, caranya itu sekarang ada MOU dengan beberapa universiti. Saya fikir prospeknya okey. Saya juga berharap sebagaimana dulu saya bertuah mengajar di Universiti Malaya. Ya, sebelum saya Dr. Tatiana Idrafieva yang mengajar, lepas tu saya yang mengajar, lepas tu Dr. Victor Pegadaev yang mengajar. Ya, saya harap satu hari nanti mungkin pensyarah-pensyarah dari Malaysia juga akan melawat kami, ya, supaya pelajar-pelajar dengar bukan saja saya yang cakap, ya, tetapi penutur asli. Ya, itulah yang penting. Sudah pasti media dan pendidikan memainkan peranan terbaik dalam menonjolkan yang molek tentang Rusia disebar luas supaya pada akhirnya sudut pandang terhadap negara ini berupaya diperbetulkan. Pada lapis lain, ketika konflik inilah waktu terbaik memberikan gambaran tepat, tidak ditokok tambah dan boleh dipercayai berhubung Rusia, sebuah negara terbesar di dunia yang jarang diletakkan di tempat seadilnya.